jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Di mana tu sampah? Kita ni ada dua ni. Dia tak bagi. Kita lagi dah. Padahal itu tak ada masalah apa dia cerita mau. Senang begitu. Tak mana. Enggak kita tak kita lah, tak ingat lah. Ada orang tak mana. Orang lain siapa nak mana? Dah boleh lah macam kita. Tak saya ingat lah. Saya ingat engkau suatu apa. Dia dari semua tak iman ni. Begitu lah kan. Ini pun nak sebut kelebihan Zuhijjah sikit. Kalau tidak tu, hari tak payah. Kan? Ini tengok. Ya. Ini saya kan minta suatu apa. Minta suatu apa, balik suatu. Anda tak ingat? Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, datang kepada kita rahmat kasih Allah, kerana kita masuk syurga dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan pahala. Pahala itu hanyalah sebagai ganjaran untuk membayar hutang daripada mahsyar sahajalah. Itu yang pertama. Jadi ucapkanlah alhamdulillah sebanyak-banyaknya dan juga mengharapkan keredaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Zulhijjah dah. Satu ni. Jadi malam ni kita akan sebut sikit mengenai kelebihan pada bulan Zulhijjah. Sebelum kita tengok kitab Tanbihul Ghafilin. Maknanya ini pun peringatan juga ni. Peringatan mungkin kita terlupa akan kelebihan istimewa yang Allah letakkan pada bulan Zulhijjah. Bermula daripada awan itu hari ini sehinggalah pada hari ke-10 Zulhijjah, itu hari raya Korban. Dia di antara Zulhijjah ini di antara bulan yang diharamkan berperanglah. Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Lepas tu itu lagi ya, bulan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berasingan, bulan Rajab. Itu 4 bulan haram. Jadi di bulan Zulhijjah ni bulan yang diharamkan untuk berperang, tak boleh nak perang. Tak boleh perang, dah haram. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa istimewa dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kelebihan pahala di bulan Zulhijjah pada awalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fil ayyamil ashar afdal min al amal fi hazih
qalu walal jihad qala walal jihad illa rajulun kharaja tukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini sebuah hari, tak ada hari yang lebih baik daripada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah. Nabi SAW menyatakan, walaupun jihad fi sabilillah, illa kecuali jika seorang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Mana dia pergi, kemudian perang dan dia meninggal jihad, itu baru sama dengan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Besar tu. Jadi bila Nabi SAW menyebut 10 terawal di bulan Zulhijjah ni kelebihan sama dan bahkan lebih besar daripada jihad fi sabilillah, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak isi di 10 awal tu? Itu sebenar kelebihan dah bagi tahu. Jadi apa benda yang kita nak buat? Baca Quran ke, sedekah ke, apa lagi? Ziarah anak yatim ke, bagi makan fakir miskin ke. Jadi semua amal-amal kebaikan kita himpunkan pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Berpuasa mungkin, baca Quran mungkin, bangkit malam, bermunajat, wakaf, sedekah, ziarah, tu gebuk di 10 ni. Maka saya bukan cabar, tapi saya cabar jugalah. AJK baru 10 terawal ini adakan satu malam qiyamul lail. Satu malam, satu hari ini satu sebelum malam hari raya. Buat satu malam qiyamul lail. Sanggup tak sanggup tak tahu lah. AJK dakwah, AJK apa, tak kisah. Rebut peluang ni. Sebab Nabi SAW sebut tidak ada amal yang lebih baik daripada 10 awal Zulhijjah. Semua sekali. Dengan qiyamnya, baca Qurannya, sedekahnya, puasanya, ambil peluang. Ambil peluang buat qiyam. Mula-mula pukul 4 kita buat tasbih macam 10 akhir Ramadan. Wah, seronok. Besok ada kuliah subuh. Kami bakar. Berbondong-bondong manusia. Ambil peluang, buat sekali. Tak ada lagi surah lain buat, maka an-najah buat. Baru najah betul. Sebelum spa buat, sebelum furqan buat. Dalam ni ialah satu panggil perlumbaan musabiq yang manfaat. Spa nak buat, kita pun nak buat, furqan nak buat. Dia 3-4 biji lah. Dia tak banyak pun yang berlumba untuk kebaikan ni dan antara surah-surah Jumaat. Termasuk di Presiden 18. Apa tu? Masjid Masjid masjid. Tapi masjid dia pun dengan surah sama besar lebih kurang ya. Kita nak aktiviti kita tu penuhkan, padatkan. Jadi masa ada 10 hari yang Nabi SAW sebut, tapi kita ambil sekali untuk qiyam. Carilah pilih hari Sabtu ke, hari apa ke, tak bubuh. Tak payah tunggu lama-lama, jangan tunggu. Kena rancang dalam 10 hari. Tak dah. Buat bagi tahu iklan je hari Jumaat, besok iklan. Kita akan buat qiyam pada besok pagi. Siapa nak datang-datang Tapi Tok Imam kena ada. Sebut qiyam Tok Imam tak ada. Haru biru. Buat ni kita ambil ni. Bukan apa dah, kita pun nak menumpang jugalah. Kalau tak buat gitu, kita malas. Seorang-seorang nak buat apa ni, tasbih pula kan. Tawar nak. Lepas tu dengar pula, kambing, biryani pagi tu. Cak kuih tiaw, masakan panas. Ikut order. Special. Udang lebih dengan kerang. Contoh.
Itu salah satu Jadi amal di 10 awal ini, mengapa 10 hari pertama Zulhijjah? Persoalan dia, mengapa lebih baik daripada jihad? Menurut Imam Ibn Hajar, kata dia, wallazi yuzhiru anna sabab fi imtiyaz 'ashra Zulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghairihi. Sebab apa 10 awal ni? Kerana secara zahirnya sebab yang menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih utama dari hari yang lain, kerana 10 hari ini menghimpunkan semua amal utama dalam Islam, iaitu sembahyang, puasa, sedekah, dan paling besar ialah haji. Himpunan amalan-amalan ini tidak berlaku pada hari-hari yang lain. Syarah Fathul Bari oleh Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksudnya kerana pada 10 awal itu ada sembahyang, itu ada puasa, itu ada sedekah, dan itu juga ada haji. Bulan lain tak berlaku, hari lain tak berlaku. Dan di sanalah adanya wukuful Arafah. Al-hajj huwa al-arafah. Haji ni ialah Arafah, wukuf di Arafah bila 9 Zulhijjah. Termasuk daripada 10 udhiyah, korban pula. Sebelum itu tarwiyah 8 Zulhijjah, pergerakan untuk menunaikan haji bermula. Itu yang jadi dia mulia sangat melebihi hari-hari yang lain. Hadis yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyamud dunya ayyamul ashar. Seafdal-afdal hari di dunia ini ialah 10 awal di bulan Zulhijjah. Sebaik-baik seafdal-afdal hari ialah 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Sehingga perkataannya di sini ialah pandangan Imam Ibn Taymiyah. Walaupun kadang-kadang kita tengok dia agak bercanggah sedikit dengan ahli sunnah wal jamaah, ini pandangan beliau. Katanya ayyamu asyar Zulhijjah afdal min ayyamul asyar min Ramadan, wal layali asyar al-awakhir min Ramadan afdal min layali asyar Zulhijjah. Kata dia 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari akhir Ramadan. 10 hari akhir, dan malam 10 akhir Ramadan itu lebih afdal daripada malam 10 awal Zulhijjah. Majmu'ul Fatawa bagi Imam Ibn Taymiyah. Maksudnya 10 hari terawal di bulan Zulhijjah lebih baik 10 terakhir di siang hari bulan Ramadan. Manakala malam yang kata malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir Ramadan, maka malam itu lebih baik daripada malam 10 Zulhijjah. Faham tu? Maksudnya malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada segala malam. Cuma dari segi siang, maka 10 awal Zulhijjah ini lebih afdal pada pandangan Ibn Taymiyah. Kita bawa ini pandangan sahaja. Pandangan. Maknanya yang tu ahli sunnah, yang ini pandangan peribadi dan sebagainya, semua menyatakan bahawasanya 10 awal Zulhijjah itu ada kelebihan yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sebagai hujjah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashar. Fa'aksiru at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita beramal di dalamnya melainkan pada 10 hari ini, iaitu hari 10 Zulhijjah. Maka perbanyak fa'aksiru, maka perbanyakkan olehmu at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Banyakkan olehmu untuk bertakbir, bertahmid dan juga
bertakbir, takbir, tahlil, tahmid. Tak kiralah apa je untuk takdis, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu At-Tabarani. Maksudnya hadis-hadis ini adalah hadis sahih yang menyatakan kelebihan pada awal Zulhijjah. Maka tuan-tuan, sama ada siang hari puasa, siang hari sedekah, siang hari duha, siang hari taubat, siang hari tasbih, perbanyakkan. Banyakkan baca Quran, apa lagi? Banyakkan ziarah, banyakkan i'tikaf. Sama kita buat macam bulan Ramadan yang kita rajin dulu. Ni. Di sebelah malam pula, itu qiyam tu. Qiyam dengan tahajud, dengan taubatnya, dengan tasbihnya, dengan sedekahnya dan sebagainya. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka di antara amalan-amalan lagi yang dianjurkannya ialah yang pertama, bagi mereka yang menunaikan korban, maka anjuran untuk tidak memotong, mencabut dan mencukur rambut, bulu maupun kuku ke atas orang yang melakukan ibadah korban. Sunat sangat-sangat. Sebab itu semalam sunat kita potong dah. Potong kuku semua sekali, dengan kumisnya, dengan janggutnya, rambutnya, bulu-bulu yang lebat-lebat tu kita cukur. Hari ini dah tak boleh. Tak boleh bukan erti haram. Tak. Artinya makruh. Tidak digalakkan. Kenapa? Sebab kuku-kuku, rambut-rambut yang ada nak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mana ibadat kurban kita laksanakan. Maka lepas kita sembelih binatang tu, barulah kita disunatkan potong. Maka dia ni akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Kuku kita panjang mana dia? 10 hari ni panjang mana kuku kita? Mungkin naik berapa cm. Maka dia akan jadi saksi. Lagi panjang, lagi bagus. Untuk 10 Zulhijjah. Sampai kuku pun nak jadi saksi. Mulia tak mulia 10 hari pertama. Simpan kuku. Kalaulah ketua-ketua jabatan faham dan sebagainya, dia pun tengok kumis dia agak panjang, agak, tapi kena kemas lah, kena kemas minyak dan sebagainya. Maka dia kata, oi, panjang janggut kau, panjang misai kau, 10 awal itu aku izinkan. 10 awal Zulhijjah sebab nak menunggu korban. Ambil pahala sunat. Tapi kalau dah berserabai, bulu hidung bertukar dengan janggut, kerak. Tarik ni, ingat kau janggut rupanya bulu hidung, ping bersih. Tak buat malu kat orang. Tak malu kat orang. Bulu hidung keluar. Tiup masalah hidung balik. Malu Kalau sampai mencacat dan mengaibkan, maka kena buang. Buang dalam arti katanya kita mengemas. Ataupun kita menyepit dia bagi elok. Sunat sunat. Tidak jadi wajib. Tapi sangat-sangat dituntut dalam hadis sahih, man kana lahu zibhum yazbahuhu fa iza ahilla hilal Zulhijjah fala ya'khudna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a hatta yudha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempunyai haiwan korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, hilal anak bulan, janganlah dia mengambil satu apapun, yakni jangan memotong daripada rambutnya maupun daripada kukunya sehingga selesai ia berkorban. Maknanya kalau ia korban hari raya kedua, maka lepas raya kedua boleh potong. Kalau korban hari raya keempat, pada hari ke-13 hari Zulhijjah itu, maka hari itulah sunat dia dipotong. Rambut akan jadi saksi, segala bulu-bulu akan jadi saksi pada hari kebangkitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sunat untuk tidak dipotong. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih. Jadi kalau nak potong juga, tengoklah ada masyakkah ataupun tidak. Kalau tak ada, tak payah potong, biarlah. Siapa-siapa yang berkorban. Ustaz, saya tak ada niat korban, saya tak niat pun nak korban. Tiba-tiba pada hari ketiga, ataupun hari keempat, hari ke-13 Zulhijjah, ada orang bayar hutang. Tiba-tiba bayar hutang lama, hutang lapuk, ada dah 50,000 dan ada pula kambing seekor. Jadi saya sebelum tu, sebab saya tak ada niat korban, saya potonglah kuku pada hari-hari yang sebelum tu. Maka dia tak jadi masalah, dia tak masuk dalam bab makruh sebab dia tak ada niat awal.
Tak ada niat. Cumanya dia jadi berkorban itu sebab ada duit lebihan pada hari raya keempat. Tiba-tiba orang datang bayar hutang, lalu dia pun berkorban. Maka kalau dah hari tu dia jangan potong. Selepas itu baru dia potong, maka dia dapat pahala sunat juga menyimpan. Jadi dia tak masuk dalam bab makruh. Di antara amalan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berpuasa pada hari Arafah. Bila Arafah? 28 hari bulan Jun bersamaan hari Rabu. Daripada Abu Qatadah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siyamu yauma Arafah ihtazibu 'ala Allah an yakfiru as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah kerana mengharapkan pahala daripada Allah agar adalah sebagai penghapus dosa bagi setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Hadis rawahul Muslim, hadis sahih. Sahih bos. Walaupun dia sunat tapi dia hebat. Darjah dia bawah sikit pada wajib. Maka tanda baik-baik. Pangkah betul-betul 28 hari bulan, hari Rabu puasa. Kerah anak beranak, bini kerah. Hayang kita puasa. Uzur pun puasa. Boleh? Menghormat. Hormat saja. Sebab dia uzur. Tapi kalau bulan Ramadan dia kena makan menyorok-nyorok. Sebab dia puasa wajib. Tapi bulan ni dia sunat, boleh makan macam biasa. Cumanya dalam hati dia, ya Allah, andai katalah aku tak uzur ni, aku nak puasa, ya Allah, dapat pahala. Malam tu dia bangun, kejutkan suami, kejutkan anak-anak yang boleh puasa untuk bersahur, dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Sebab apa tuan-tuan? Besar sangat. Sahabat-sahabat kita yang sedang berada di padang Arafah pada ketika itu dalam keadaan panas, terik dan sebagainya. Jangan kira orang yang pekeh intan berlian yang 100,000 duduk dalam kemah ekon. Jangan kira macam tu. Kira asal. Saya last tahun pergi 96 buat haji. Masa tu pokok tu baru nak tanam. Duduk dalam paket-paket hitam lagi. Baru nak tanam oleh kerajaan Saudi. Benih tu daripada Indonesia banyak. Benih-benih pokok yang ada sekarang. Jadi masa tu kami berwuku di celah-celah batu di Jabal Rahmah. Sekali dengan Pakistan, sekali dengan Bangladesh, apa semua sekali. Cari celah batu, menyorok celah batu. Kemah untuk orang-orang yang berduit saja pada ketika itu. Tak ada pohon kayu langsung. Tak ada pohon kayu. Jadi yang geng pergi DIY ni, maka duduk pohon batu, celah batu. Pokok tak ada. Maka itulah asalnya. Bila di sana dalam keadaan panas sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita yang tidak dapat rezeki untuk tunaikan haji dan tidak berwukuf, maka kita merasai bagaimana panasnya mereka berada di sana dengan puasa. Sebab puasa ni panas tau. Tengok orang lain boleh minum, sedapnya dia kata panas, bergelegak dalam ni. Allah sedapnya dia minum. Tapi tak nampak balasan untuk dia. Sebab itu, keingat baik-baik, takbir muqayyad dengan sembahyang hari raya Idul Adha itu bermula, saya dah sebut lepas, bermula pada selepas subuh tanggal 9 Zulhijjah bersamaan hari berwukuf di Arafah. Selepas subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha, sampai habis. Di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Di sana dia tidak bertakbir, di sana bertalbiyah. Di sini bertakbir. Sebab tu kita kena faham. Kita talbiyah tu apa dia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Faham tu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik aku melambai. Labbaik Allahumma labbaik,
lambayanmu ku sambut ya Allah, ku terima lambayan engkau melambai-lambai aku datang ke rumahmu ya Allah, maka aku datang kepadamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, lambayan engkau yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ulang, labbaik Allahumma labbaik, engkau panggil aku datang padamu ya Allah, aku datang padamu yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Terus kita di sini Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sini bermula lepas subuh dan seterusnya setiap kali sembahyang sunat ataupun fardu muqayyad bitakbir. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW bermula daripada 1 sehingga 10 itu hari-hari yang sangat mulia di bulan Zulhijjah. Perbanyakkan dengan takbir ni lah dia. Setiap kali sembahyang sunat takbir, lepas sembahyang fardu takbir, kerana mentakzim dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sunat untuk kita berpuasa pada hari Arafah sehingga pahalanya begitu besar. Allah ampunkan menghapus dosa setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. 2 tahun diampunkan dosa selagi dia tak buat dosa besar dan dosa melibatkan manusia. Maksudnya dosa kecil-kecilan, datang ke masjid, ke surau, tiba-tiba tengok amoi pakai skirt atas kereta kat traffic light, Allah ampun. Tak ada minta tak balas kecil-kecil ada. Ataupun terniat nak kena ke untuk imam ke macam-macam lah. Yang kecil-kecilan, yang tidak melibatkan manusia dan tidak melibatkan dosa besar. Bila melibatkan dosa besar, maka kena istighfar dan taubat. Bila melibatkan dosa dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia. Dan lagi Nabi SAW pesan kepada kita. Apa Nabi pesan? Perbanyakkan olehmu akan berdoa, terutama sekalinya pada hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Timbul isunya ialah di Mekah dengan di sini. Kita nak berdoa ikut Mekah ke berdoa ikut sini? Kan? Mekah belum wukuf. Contoh lambat sikit. Kita dah. Kita ikut dia. Ikut sini lah. Ikut di mana kita berada. Kalau kata sini 9 Zulhijjah pada tanggal pada hari Rabu, maka hari Rabu itulah banyak berdoa. Siapa yang pergi haji dia tahulah ketika berwukuf di Arafah disunatkan keluar daripada kemah masing-masing berada di bawah langit. Berdoa lah 1 jam 2 jam doa. Masa tu panas memang terik, panas mengelik-gelik, panas. Maka kita berdoa, kita dalam ihram. Kita dalam ihram. Belum lagi kita pergi buat tahlul awal, belum. Lepas tu baru nak pergi malam tu, baru nak pergi ke Muzdalifah, kutip anak batu. Lepas tu baru pergi ke Mina. Lepas ke Mina, melontar pada 10 Zulhijjah, iaitu Jamratul Aqabah. Maka selesailah kita 10 pantang larang, tinggal 3 pantang larang lagi tak boleh buat. Iaitu berkaitan dengan nikah, saksi, kahwin dan juga bersetubuh. Hal lain boleh dah. Lepas hari raya, boleh dah pakai jubah, boleh apa dah. Itu kaedah dia. Kaedah dia. Maka berdoalah kita pada hari Arafah. Walaupun di sana belum, tapi di sini dah 9, maka kita berdoalah. Keluar berdoa. Lebih lagi biar direct matahari atas kepala. Biar tidak ada halangan ni. Dah habis dah sembahyang zuhur dan sebagainya, kita pun keluar pergi kat padang-padang mana-mana bawa anak bini. Pergi dekat wetland ke mana-mana parking kereta berdoa. Bawa anak isteri berdoa, ya Allah, di bawah langit terbuka Engkau ya Allah, tiada halangan di antara Engkau dan aku ya Allah, melainkan doaku dikabulkan olehmu ya Allah. Ya Allah, Engkau lihatlah anak-anak isteriku ya Allah, isteriku yang degil ini ya Allah, yang tidak mengizinkan aku untuk kahwin dua ya Allah. Buka pintu hati dia untuk izin aku kahwin dua. Nak tengok berani tak berani? Tak ada hijab apa-apa, bukan melampau.
Bini pun, ya Allah, jangan kabul permintaan dia, ya Allah. Dia seorang pun tak ada nak layan. Nak makan burger sebulan sekali pun tak boleh. Apatah lagi KFC. Sebab tu tunggu tengah padang. Sebab tidak ada halangan. 1 jam, 2 jam kita berdoa di padang Arafah. Maka kita pada tanggal 9 Zulhijjah, itu hari wukuf di Arafah, sama-sama kita berdoa di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aqsar min an yu'tiqullahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma'arada haula. Maka kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba daripada neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Allah akan membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak pada hari Arafah. Ada tak ke ada orang neraka sekali? Ada lah. Takkan dah masuk neraka belum hisap. Sesiapa yang tidak taat kepada Allah, derhaka kepada Allah, maka dia jadi ahli neraka. Siapa yang nak jadi ahli syurga? Belum masuk, belum. Maka ketika ini Allah bebaskan, maksudnya Allah ampun dosa dia, bebaslah dia daripada api neraka. Bila? Daripada hari Arafah. Maka ramai yang terlepas daripada azab sengsara neraka pada hari Arafah, iaitu orang yang hidup atas dunia ni. Terlepas, bebas daripada neraka ketika mereka hidup atas dunia. Maknanya dia akan jadi orang yang beriman, dosa dia diampunkan. Itu kaedah dia. Maka banyak dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan, apa lagi yang nak pada hari Arafah, melainkan apabila diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa dia, maka syurgalah tempat dia. Apa lagi mu nak? Hadis rawahul Muslim, hadis sahih. Doa banyak-banyak. Lepas tu Nabi kata 1 hingga 10 celah-celah. Dan menghidupkan suasana hari raya dengan takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir. Hadis rawahu At-Tabarani. Hiasilah hari raya kamu itu dengan bertakbir banyak-banyak. Daripada sini kata Affan turut menceritakan peristiwa ini. Beliau berkata, Abu Hurairah dan Ibnu Umar datang ke pasar pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Kemudian mereka bertakbir dan orang ramai turut bertakbir bersama mereka. Berdua tidak datang melainkan untuk bertakbir. Mereka datang semata-mata untuk bertakbir pada hari raya. Maka di sini ditafsirkan ada 2 jenis takbir yang seperti mana yang telah kita ceritakan, takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Mursal bebas, muqayyad terikat dengan waktu sembahyang, sembahyang sunat dan juga sembahyang wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyam ashar fa aksir." Lagi disebut lagi untuk perbanyakkan tahlil, banyakkan tahlil. Kemudian hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia Sana'il ma'ruf taqiyyu mudari usud umur wasilatur rahim tazidu fihi wa sadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabbi. Orang-orang yang melakukan kebaikan akan memelihara diri mereka daripada nasib buruk. Sedekah secara rahsia menghapuskan kemurkaan Allah. Mana sedekah tu sir, sedekah secara senyap tanpa nampak kepada orang lain, menghapuskan kemurkaan Allah, dan silaturahim pula menambahkan akan umur mereka. Hadis Tabarani. Maksudnya pada hari 10 terawal Zulhijjah perbanyakkan sedekah, kerana dengan sedekah itu memanjangkan usia kita. Selain daripada buat baik kepada ibu ayah, sedekah panjang umur kita. Sebab apa? Sebab orang yang terima sedekah akan berdoa, ya Allah, berilah rezeki yang luas kepada fulan bin fulan. Kalau ada rezeki luas, takkan dia mati. Maksudnya ia hidup. Panjangkan umurnya. Maka umur panjang kerana sedekah. Siapa nak umur panjang? Banyakkanlah sedekah. Orang kafir yang tak kenal Allah, syirik kepada Allah Ta'ala,
Dia banyak sedekah, dia banyak bantu orang-orang yang susah, rumah kebajikan, umur dia panjang, kesihatan dia baik. Dia akidah tak betul, tetapi Allah balas atas dunia, umurnya panjang, rezekinya murah, Allah bagi. Cuma tinggal lagi dia tidak beriktikad Allah itu wujud, tidak beriktikad Allah itu satu, tidak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu je. Dia lain Allah bagi atas dunia, kau sedekah, aku bagi kau umur panjang, sihat tubuh badan kau. Kita tengok. Maka ini dalil dia. Sedekah itu boleh menyebabkan umurmu menjadi panjang. Wasatulain tazidu fil umr, iaitu hubung silaturahim dan sedekah itu secara real itu akan memanjangkan umur kamu. Dan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bertadabbur, yakni menghayati atau merenung kisah-kisah di dalam Al-Quran sewaktu membacanya. Banyakkan baca Al-Quran sepanjang-panjang 1 hingga 10 Zulhijjah. Bagi yang mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadatul qurban, ma amalil adamin min amali yaumin nahar ahabbu ilallah min ihraqud dam. Tiadalah amalan yang paling baik pada hari nahar, iaitu hari ke-10 Zulhijjah itu, melainkan ihraqud dam, mengalirkan darah binatang, yakni korban. Maka daripada sinilah Ibn Abbas menyatakan, bagi mereka yang lemah, tidak ada harta sehingga tidak ada wang ataupun tidak ada duit, tidak ada nafkah pada hari terakhir, hari raya, maka boleh dia berkorban dengan unggasan. Pandangan Ibn Abbas kita dah sebut minggu lepas, iaitu Ibn Abbas menyatakan bagi mereka yang tak mampu untuk berkorban sehingga hari terakhir, hari raya, maka dia boleh berkorban dengan unggas. Pandangan Ibn Abbas, bukan mazhab kita. Itu pandangan sahaja bagi mereka yang tak mampu, untuk menunjukkan bahawasanya sangat-sangat dituntut akan korban pada hari nahar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Azan tu ada 2 lagi poinnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. La wa syarr wa ba'ashu wa qam. Baik, kita ada 2 poin lagi. Baik, kenapa sangat-sangat dituntut korban? Dan bagi orang yang nak berkorban disunatkan tadi tidak memotong kuku dan sebagainya. Ini dalilnya sambungan daripada hadis ihraqud dammi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yati yaumil qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azfariha. Yang saya jumpa, tapi dalam ini kita wa azlafiha. Jadi dalam satu hadis itu asfar, zufut ni kuku wa anna ad-dammi la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatayyibu biha nafsa, yaitu sesungguhnya pada hari kiamat korban itu akan datang dengan tanduknya, sebab itu makruh dan tidak sah. Sebagian pendapat menyatakan kalau kita pilih lembu yang cacat tak ada tanduk. Dan juga datang pada hari kiamat itu bulu-bulu tadi, bulu-bulu binatang yang kita sembelih dan kuku-kukunya bersaksi sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Allahumma hazihi udhiyati fi hazihi sanati fataqabbal minni. Itu doa dia. Allahumma hi Tuhan, hazihi udhiyati, inilah udhiyahku, inilah korbanku, fataqabbal minni, maka terimalah daripadaku ya Allah. Jangan tengok saja. Semua itu ada doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunah juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu minha wa at'imul ba'isul faqir, makan daging korban dan berikan sedekah kepada asnah yang fakir miskin. Jangan makan semua satu bahagian atau jangan makan semua satu ekor kambing untuk kita. Bahkan 1/3 untuk kita, 1/3 untuk si miskin, 1/3 lagi boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya. Itu sekiranya korban sunat. Manakala korban wajib, itu korban yang nazar, maka tak boleh makan langsung kepada si pengorban. Itu bezanya korban sunat dengan korban wajib. Wajib semua kena sedekah. Contohnya aku bernazar kambing ini untuk dijadikan korban, maka kambing itu wajib jadikan korban, maka dia tak boleh makan langsung. Tak boleh. Dan akhir sekali, larangan berpuasa pada hari-hari tasyrik, kerana hari-hari itu sahabat-sahabat kita sedang melontar jamarat.
Maka meraihkan mereka untuk melontar jamarat dengan kepenatan, kepedihan, panah dan sebagainya. Lalu kita masih lagi disunatkan untuk melakukan korban, ziarah dan sebagainya pada hari tasyrik 11, 12 dan juga 13. Dan berakhirnya korban selepas asar pada hari yang ke-13. Dan tadilah kalau dah tak mampu sangat, carilah ayam, itik, angsa dan sebagainya, sembelihlah untuk melihat mengalirnya darah pada pandangan Ibn Abbas. Bukan mazhab kita Syafi'i. Itu sahaja yang kita mampu, maka itulah yang kita buat. Maka jangan berpuasa pada hari 11, 12 dan juga 13 walaupun rajin mana pun kita. Kerana meraihkan saudara-saudara kita yang sedang berhimpit-himpit sedang melontar jamarat. Itu je kaedah dia. Itu saja yang dapat dipetik daripada beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kelebihan bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Dhabit, catat baik-baik amalan-amalan dia. Terutama sekali ialah amalan berpuasa pada hari Arafah, iaitu tanggal 28 Jun bersama dengan hari Rabu di Malaysia. Jadi sama-sama pakat-pakat kita puasa, dan disarankan juga untuk mengadakan qiyamul lail dan juga iftar jama'i. Untuk pada hari berkenaan buat berbuka ramai-ramai, declare 28 hari bulan puasa ramai-ramai. Malam tu pihak surah berbesar hati untuk menjamu semua yang berbuka, yang berpuasa, iftar jama'i. Kambing golek, lagi kambing bubur. Dah jadi hantu kambing pula. Maksudnya kita raikan mereka supaya mereka wow, ingin buat ibadat. Kita jalan mandalla ala khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, maka dia sama dengan orang yang membuat kebaikan. Dia anjur dia semua, tiba-tiba pada hari tu dia uzur, tak boleh nak berpuasa pada hari apa, berdarah hidung contohnya. Darah hidung tak boleh nak puasa. Dia malas sebenarnya. Dia panah hidung, dia tak boleh nak puasa. Maka dia yang menunjuk ke arah kebaikan, dia minta buat gini-gini, dia juga dapat pahala kerana dia tak buat itu kerana keuzuran. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan itu untuk kita motivasi diri kita sendiri untuk sentiasa mengikut perintah Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekolah tu dulu tuan-tuan. Tambih ghafilin kita ambil luar daripada kitab, iaitu peringatan bagi mereka yang lupa daripada hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Itu pun masuk tambihul ghafilin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.